Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah buletin awani khas kita bercerita mengenai aspirasi 100 hari keluarga Malaysia, dan hari ini genap 100 hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memimpin ataupun selepas kabinet beliau bermesyuarat buat kali pertamanya, dan hari ini juga akan menjadi penentu sejauh mana pencapaian kabinet beliau dalam mengharungi krisis kesihatan dan juga ekonomi. Ketika dilantik sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri menekankan tempoh 100 hari untuk barisan kabinetnya membuktikan pencapaian mereka ke arah usaha pemulihan ini. Kabinet terbentuk ketika negara masih berada pada tahap membimbangkan dengan lebih 20,000 kes jangkitan dilaporkan setiap hari. Dalam tempoh 100 hari ini, kerajaan berjaya kawal penularan. Malaysia kini merekodkan purata 5,000 hingga 6,000 kes harian dengan kadar kematian dan kes pesakit yang ditempatkan di unit rawatan rapi ICU menunjukkan penurunan berbanding sebelum ini. Dalam tempoh sama, Ismail turut mengarahkan ahli jemaah menteri untuk mengumumkan kad laporan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia 100 hari kepada rakyat. Ini bagi membolehkan rakyat menilai pencapaian prestasi menteri dan kementerian demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri turut melakar satu sejarah baru buat negara susulan Kerajaan Persekutuan dan Blok Pembangkang Pakatan Harapan PH sepakat memeterai Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik pada 13 September lalu. MOU tersebut antara lain membabitkan 6 perkara termasuk pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran dan pembaharuan parlimen. Persefahaman tersebut diharap dapat memulihkan keadaan politik dan ekonomi dalam masa sama mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan negara. Kesemua 6 aspirasi dalam 100 hari pertama Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Pertahanan MINDEF berjaya dicapai dengan jayanya, kata Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Menteri Kanan Pertahanan itu berkata aspirasi tersebut merangkumi memerangi COVID-19, mengawal sempadan negara dan juga mengeratkan kerjasama antarabangsa. Selain itu, turut tergaris ialah memenuhi keperluan kediaman anggota, membela kebajikan veteran ATM dan juga melaksanakan program Jiwa Murni. Pencapaian itu bagaimanapun tegas Hishamuddin tidak berhenti di situ sahaja. Sebaliknya beliau bersama seluruh warga kerja MINDEF enggan berlengah dan meneruskan perancangan untuk 100 hari akan datang mulai esok. Keupayaan MINDEF dan ATM menjayakan perancangan 100 hari ini amat baik. Namun, kita tidak boleh cepat berpuas hati. Malah, di bawah MINDEF dan ATM, terletak di atas bahu dan kepala setiap warga dan anggota kita tanggungjawab terhadap 30 juta rakyat Malaysia dan sebuah negara yang berdaulat yang perlu kita pastikan keselamatan dan keamanannya. Pagi ini saya ingin mengabarkan bahawa walaupun hari ini kita bercakap tentang pencapaian 100 hari, tanpa melengkahkan menengahkan masa lagi, esok MINDEF akan memulakan rancangan pasca 100 hari kita. Dan insyaAllah saya sendiri akan melihat apakah dasar dan inisiatif yang boleh dilaksanakan sepanjang tahun 2022 melalui plan tindakan 2022 kita. Selain itu, ahli Parlimen Sembrong itu berkata MINDEF akan turut memberi tumpuan terhadap perancangan jangka masa panjang melalui Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Strategik MINDEF 2021-2025 serta Dasar Industri Pertahanan dan Keselamatan Negara DIPKN yang akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Hishamuddin berkata demikian sewaktu berucap menyempurnakan perbarisan aspirasi keluarga Malaysia sempena 100 hari pertama pentadbiran di bawah Menteri Kanan Pertahanan di Kem Perdana Sungai Besi hari ini. Mengulas pencapaian ATM dan MINDEF secara lanjut, Hishamuddin berkata melalui operasi Combat Medic Vaccination Team, khususnya di Sabah dan Sarawak, bantuan yang dihulurkan berjaya memberi vaksinasi kepada 25,092 penduduk pedalaman. Selain itu, Hishamuddin berkata sebanyak 107 projek jiwa murni dilaksanakan tahun ini hasil kerja keras anggota dari Regimen Jurutera Diraja. Sebanyak 21 penerbangan bantuan TUDM juga dilakukan bagi membawa peralatan perubatan COVID-19 khususnya ke Sabah dan Sarawak serta Semenanjung.
Kami menunggu isyarat untuk ucapan Perdana Menteri langsung dari Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, di mana sekarang ini berlangsung 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Ini adalah visual langsung yang kami bawakan daripada KLCC, di mana ini program yang berlangsung sepanjang 4 hari. Program yang bermula daripada jam 9 pagi hingga 10 malam ini terbuka untuk orang ramai dan juga pelbagai perkara yang telah akan disusun atur di situ. Selepas persembahan ini dijadualkan ucapan akan disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Ali. Seterusnya kami akan bawakan ucapan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada apa yang berlaku di KLCC itu, perkara yang kami ingin berikan tumpuan juga anda boleh meneliti bagaimanakah pencapaian dan juga aspirasi keluarga Malaysia ataupun pencapaian Kabinet sepanjang 100 hari ini berlangsung, di mana anda dapat ikuti dan juga menganalisis itu di Diary 100 Hari di laman mikro kami di astroawani.com. Segala pencapaian ataupun segala berita yang berkaitan dengan Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kami bawakan bermula daripada hari pertama sehinggalah ke hari yang ke-100 ini. Anda dapat menilai sendiri dan juga anda dapat ikuti berita secara komprehensifnya di situ. Justru sebelum kita memulakan ataupun kita bersiaran secara langsung ke Kuala Lumpur Convention Centre, saya ingin bersama dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik dari Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum, selamat petang saudara Mujibu. Kita menghitung ataupun kita melihat kepada pencapaian 100 hari, tetapi dalam masa yang sama kerajaan dan juga negara bukanlah dalam situasi business as usual seperti dahulu. Ini adalah waktu yang begitu getir bagi rakyat untuk bangkit pasca COVID-19 dan juga bangkit daripada kepayahan ekonomi. Justru bagaimana kita meletakkan indikator apabila kita melihat kepada pencapaian selama 100 hari Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini? Ya, terima kasih Zul. Saya rasa semua orang teruja dengan sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia, apatah lagi setelah pengumuman itu memperlihatkan bagaimana konsep keluarga Malaysia itu yang cuba melihat kepada 3 teras utama, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, itu boleh diterjemahkan dalam perspektif yang lebih besar. Dalam keadaan kita ini memang memerlukan satu kesepaduan seperti keluarga, dan kerajaan itu sebagai ketua keluarga bagi membetulkan keadaan. Dan juga seperti mana yang Zul cakap tadi, memang benar kita berada di dalam satu situasi yang tidak membolehkan kita melakukan perkara business as usual, kerana kita berada di keadaan yang very unusual, yang very tidak sama, cabarannya berbeza dan sebagainya. Jadi dalam perspektif ini saya berpendapat dua perspektif lah yang saya lihat sepatutnya kita tengok secara tuntas. Satu, bagaimana penglibatan rakyat dalam memberikan penilaian kepada pencapaian kerajaan itu sepatutnya diperluaskan dengan medium-medium baru seperti media sosial. Itu boleh mendekatkan komunikasi dan merapatkan jurang di antara kerajaan dan rakyat. Itu barangkali boleh diambil kira bagi memastikan apa yang digagaskan sebagai aspirasi keluarga Malaysia ini benar-benar merefleksi kepada keluarga itu, iaitu rakyat boleh terus kepada memberi input pada kerajaan, dan kerajaan juga telah merefleksi dan menganggap bahawa zaman kerajaan tahu semua itu sebenarnya sudah berlalu, dan engagement daripada rakyat, input daripada rakyat itu juga adalah sebahagian yang sepatutnya diangkat dan dilayan oleh kerajaan dalam membuat dasar. Jadi benda-benda inilah yang saya rasa dalam sambutan 4 hari ini mesti ditonjolkan bagi memastikan keluarga Malaysia itu benar-benar ada impaknya. Saudara Mujibu, mungkin kita dapat fahami juga trend ataupun sesuatu yang dipanggil untuk kita melihat kepada pencapaian dalam tempoh tertentu sebuah kerajaan, tempoh 100 hari. Ini satu perkara yang kita dapat memberikan assessment ataupun memberikan penilaian kepada pencapaian sebuah kerajaan dan juga menjadi KPI kepada pentadbiran itu untuk melakukan kerja dan juga memperkenalkan budaya kerja yang bagaimana. Namun begitu, dalam masa yang sama, kita juga perlu melihat kepada realiti semasa. Kerajaan ini juga dilihat berlaku ketika tekanan ataupun krisis politik berlaku dengan begitu hebat sekali dan masih lagi mengekalkan tim yang sama.
Dan ini bukanlah pada waktunya ada begitu transition ataupun peralihan kerajaan daripada segi kepimpinan politik ataupun daripada pasukan yang berbeza. Kalau dahulunya kita boleh menilai kepada janji manifesto dan sebagainya. Jadi kalau kita rakyat mahu menjadi semak dan imbang atas dasar dan juga atas mekanisme apa yang kita perlu lakukan di situ. Dan juga bagaimana akhirnya seperti yang Mujibu katakan, aspek komunikasi itu perlu berjalan dengan begitu berkesan sekali pada ketika ini. Ya, saya setuju dengan soalan yang diberikan oleh Zul. Sepatutnya kita lebih melihat kepada bagaimana aspek itu dimasukkan dalam keterangkuman yang digagaskan oleh kerajaan. Sebab kalau kita ambil ini adalah kerajaan yang sama yang bermula dengan COVID-19 pada awal 2020 dan meneruskan ke 19 itu dengan tidak banyak perubahan yang ketara. Dan juga dalam konteks ini juga saya melihat 100 hari itu bukanlah satu tempoh yang boleh menyelesaikan semuanya. Tetapi yang paling penting adalah dalam tempoh 100 hari itu bagaimana kerajaan dan juga menteri-menteri yang dipertanggungjawabkan itu memperlihatkan rangka yang jelas dan juga input-input yang kita kata telus, yang rakyat boleh tahu apa sebenarnya perancangan mereka sebagai menteri. Ya, contohnya kita kata kalau dia menteri kesihatan itu apa program vaksin, apa selepasnya, bagaimana. Itu yang mungkin kita nampak. Dan yang paling penting sekali dalam konteks ekonomi dengan keadaan barang naik kan, kita tidak mahu melihat budaya lama tu yang menyalah yang kalau kata bangau itu berlaku, kerana yang rakyat mahu tahu adalah penyelesaian. Ya, kita tidak mahu kata penyelesaiannya adalah import. Ya, mungkin import jangka masa pendek, apa jangka masa sederhana, apa jangka masa panjang. Ya, kalau bekalan itu putus bagaimana. Ini barangkali perkara-perkara yang boleh dilihatkan, kerana kalau kita lihat sekarang perbezaan yang ketara di antara budaya komunikasi, budaya penyertaan rakyat itu dalam konteks technological advancement ini mungkin membolehkan perkara-perkara itu sampai dan viral, dan akhirnya ini akan memberi masalah kepada kerajaan sendiri. Dan saya rasa dalam konteks inilah barangkali menteri itu sendiri perlu cekap, tidak perlu menunggu KPI yang diberikan oleh Perdana Menteri, tapi mereka sendiri boleh menetapkan apa KPI mereka dan memastikan KPI itu boleh diperiksa bukan saja oleh Perdana Menteri, tapi yang paling penting rakyat yang memerhatikan, dan mereka boleh melakukan pelbagai cara bagi memastikan komunikasi dua hala dengan rakyat dan semak dan imbang walaupun berlaku secara tidak rasmi oleh rakyat itu berlaku. Dan ini boleh memastikan tindakan dasar dan juga segala perancangan kerajaan itu boleh dinilai terus oleh rakyat dan juga boleh dipantau secara dekat oleh semua pihak, baik rakyat, baik Perdana Menteri ataupun menteri sendiri yang sebagai yang bertanggungjawab dalam hal ini. Saudara Mujibu, apa perkara yang paling terkesan ataupun dirasai perbezaannya oleh rakyat dalam tempoh 100 hari ini, kalau dapat kita singkap semula? Saya rasa 100 hari ini barangkali lah yang rakyat di luar sana merasakan adanya kestabilan politik itu yang barangkali dilihat, kerana bermula daripada 2018 pertukaran kerajaan 2020 dan juga bagaimana kerajaan selepas itu banyak masa dan tenaganya ditumpukan dalam melawani pandemik COVID-19, ya, dilihat ketidakstabilan kerajaan itu banyak memberi kesan ataupun menjejaskan tumpuan ini dalam konteks mendakbir kerajaan. Jadi bila peralihan itu berlaku dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih kepimpinan, maka mungkin itu yang dirasakan, dan ini jelas diberi respon oleh rakyat dengan keputusan di Melaka yang melihat bahawa kestabilan politik ini barangkali menjadi kunci utama, kerana kalau politik stabil, dalam tempoh kestabilan itu banyak benda-benda yang kerajaan boleh lakukan bagi memastikan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab mereka sebagai kerajaan itu boleh diberikan sepenuh perhatian. Jadi mungkin saya rasa di sini. Tetapi saya rasa kestabilan politik saja masih belum cukup, ya, kerana tempoh 100 hari ini kalau kita kata dia mungkin boleh dikatakan sebagai satu not honeymoon lah, ya, kita kata barangkali dia mungkin boleh menjadi sebagai
tempoh bertenang bagi rakyat, kerana selepas 100 hari kerajaan akan lebih proaktif, lebih punitif, ya, sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku dalam tempoh kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini menjadi itu. Dan sudah tentu isu-isu besar seperti sosioekonomi, ya, pekerjaan, kos sara hidup yang tinggi ini akan menjadi isu-isu yang bakal diasak oleh rakyat terhadap kerajaan. Tapi Saudara Mujibu, bagaimana kita melihat juga antara perkara yang mungkin kalau Saudara Mujibu katakan tadi pasal kestabilan, mungkin kerana pemeteraian MOU antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan itu, dan itu meredakan suhu politik sedikit sebanyak, dan juga banyak juga kita melihat kepada pelaksanaan bagaimana ahli-ahli politik buat kerja baik di kedua-dua belah pihak. Itu kita dapat lihat apabila parlimen bersidang, banyak isu yang dilontarkan dan sebagainya. Bagaimana kita menganalisis daripada perspektif itu pula? Ya, mungkin ini sesuatu yang kita rasa pencapaian yang baiklah, ya, dari di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, kerana bukan senang untuk mendapatkan satu bentuk MOU dan lebih susah lagi untuk mengekalkan mengekalkan MOU itu dengan menunaikan apa yang dijanjikan di dalam MOU. Dan mungkin saya rasa walaupun ia berlaku di peringkat persekutuan dan tidak dibawa ke peringkat negeri, tapi sekurang-kurangnya kita melihat dengan MOU itu perjalanan kerajaan sedikit sebanyak tenang dan tidak diganggu dengan isu-isu yang tidak sepatutnya, terutamanya dalam konteks perbelanjaan dan juga dasar-dasar asas bagi memastikan apa yang kita katakan tumpuan kerajaan itu tidak teralih kepada yang perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan saya berpendapat begini, ya, kalau boleh MOU itu sudah dilaksanakan dan dipersetujui dan segera dilaksanakan, terutamanya dalam perkara-perkara yang membabitkan reformasi itu sendiri, ya. Bagaimana kestabilan politik itu nampaknya tidak akan berlaku kalau budaya lompat parti terus diamalkan atau masih lagi tidak boleh dibasmi dengan baik. Ya, bagaimana kesamarataan itu masih lagi tidak boleh dicipta, ya, di dalam konteks bagaimana layanan yang berbeza terhadap pembangkang. Bagaimana pembangkang masih lagi dilayan sebagai musuh politik ataupun seteru siasah abadi, tidak dilayan sebagai lawan yang profesional dan tidak pernah dianggap sebagai sebahagian daripada kerajaan, walaupun mereka itu sebenarnya sebahagian daripada pembuat dasar kerana mereka duduk di dalam parlimen. Jadi benda-benda ini yang saya rasa perlu dikembangkan, kerana saya rasa kalau keluarga Malaysia ini benar-benar mengekalkan tiga teras utama tadi, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, dia perlu bermula daripada sini. Dia perlu bermula dengan menunjukkan satu political will yang kuat. Kalau ini tidak boleh ditunjukkan, ya, dan kepimpinan yang sedia ada itu masih lagi bersifat retorik semata-mata, maka saya rasa keluarga Malaysia ini juga barangkali bakal terbabas daripada yang sepatutnya dan dia menjadi satu lagi legasi politik yang mungkin gagal dan sekadar menjadi satu slogan politik yang tidak bermakna dalam catatan sejarah negara. Dan ini yang sebenarnya kita tidak mahu, dan sebut sedaya upaya kalau boleh kepimpinan yang sedia ada ini cuba elakkan dan tinggalkanlah legasi yang baik kepada generasi dan juga politik pada masa akan datang. Saudara Mujibu menyebut mengenai gagasan dan juga slogan politik perlu diselaraskan dan juga perlu dijelmakan kepada bentuk tindakan yang dirasai oleh rakyat berbanding kepada menjadi legasi slogan politik yang berbentuk retorik semata-mata. Dan itu mungkin perdebatan ataupun perbualan ataupun analisis yang perlu dikupas secara menyeluruh. Kerana kalau kita melihat kepada KPS 100 hari ini juga, ini bukan satu trend baru dalam konsep pentadbiran kerajaan pada hari ini. Ianya juga mungkin telah dilakukan sejak 10 tahun yang dahulu. Tapi untuk berbincang mengenai perkara itu, kita berhenti rehat seketika dahulu. Saudara Mujibu, kita akan bertemu lagi selepas ini. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam Buletin Awani Khas. Kami membincangkan dan juga akan membawakan secara langsung ucapan Perdana Menteri dari
Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC bersempena dengan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kalau dapat kita lihat visual langsung dari KLCC, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali sedang menyampaikan ucapan dan selepas ini dijadualkan Perdana Menteri bakal menyampaikan ucapan di hari yang ke-100 pentadbiran Kabinet beliau. Saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik UiTM bersama dengan saya pada ketika ini. Aspirasi keluarga Malaysia dan juga bagaimana kita ataupun kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu memastikan bahawa ini bukan slogan politik semata-mata yang berbentuk retorik. Ianya perlu berteraskan kepada pencapaian. Dan kalau kita melihat kepada 10 tahun lalu dalam gagasan Satu Malaysia, ada lebih spesifik, ada NKRA dan juga pencapaian yang akan dibentangkan dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu. Namun bagaimana kita nak melihat dalam episod kali ini dalam aspirasi keluarga Malaysia, ianya perlu berdasarkan pencapaian yang sebenar. Kerana dalam erti kata yang lain, kalau dalam KPI itu nombor dan juga angka boleh dipersembahkan dengan begitu cantik. Akan tetapi sentimen dan juga apa dirasai oleh rakyat itu adalah dua perkara yang berbeza. Itu cabaran yang perlu diletakkan kepada Kabinet pada hari ini. Pada pandangan Saudara Mujibu bagaimana? Ya, saya setuju. Sebenarnya dalam konteks keberhasilan ini, dia tidak perlu dipersembahkan dalam bentuk angka, tetapi yang penting sekali adalah bagaimana rakyat itu menyatakan bahawa mereka berpuas hati ataupun telah menyatakan bahawa impak kepada apa yang dirancang itu telah benar-benar sampai kepada mereka. Seperti mana yang kita katakan, kalau di atas kertas saja tapi nombor-nombor itu tidak sampai ke pinggan di rumah rakyat, itu adalah sesuatu yang tidak benar ataupun ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan itu. Kerana kalau kita bergantung kepada angka yang dipersembahkan secara statistik yang dibuat oleh jabatan itu sendiri atau kementerian itu sendiri, barangkali itu kita kata belum lagi separuh daripada apa yang sepatutnya, kerana keberhasilan secara keseluruhan itu sepatutnya pergi kepada stakeholder, siapa sasaran. Sebagai contoh, kalaulah kita kata Kementerian Keusahawanan contohnya kan disasarkan untuk mencapai usahawan saja, apakah dengan meramaikan angka yang menjadi usahawan itu saja sudah cukup, ya? Sedangkan ada lagi sistem-sistem sokongan itu yang perlu dilihat. Bagaimana bank contohnya kan, bagaimana badan-badan yang bertanggungjawab untuk menyalurkan bantuan, apakah mereka ini menyusahkan atau apakah kita kata dipenuhi dengan kerana birokrasi sampai menyusahkan, ya? Apakah mereka benar-benar mendapat, kalau dijanjikan 300,000 200,000 tu benar-benar dapat itu, ya? Bukan 200,000 dijanjikan tapi yang dapat 50,000 saja. Jadi ini benda-benda yang perlu ini dia menyeluruh, sebab kalau dipersembahkan, dibuat satu majlis saja dan dipersembahkan, dipertontonkan dalam satu majlis yang gilang gemilang saja, barangkali tidak cukup, kerana yang banyak berlaku, ya, seperti mana gagasan-gagasan terdahulu, dia tidak benar-benar sampai kepada golongan sasaran, dan kalau sampai pun barangkali dia tidak sepenuhnya sampai kerana ada halangan, ada kekangan, ada hambatan, ya, daripada pelbagai aspek, ya, pelaksanaan, penguatkuasaan, ya, karena birokrasi, macam-macam lagi lah yang kita dengar di bawah situ. Jadi ini antaranya. Sebagai contoh, kita kata bagaimana kalau dalam kes harga barang yang naik kan, bagaimana kita kata masalah orang tengah. Kalau masalah orang tengah, kita ada kuasa, takkan orang tengah ni baru saja jadi kan. Jadi dia sudah lama berlaku. Jadi itu perkara-perkara yang ini, kerana keberhasilan dalam mana-mana pelaksanaan dasar itu dia harus mutual, ya. Yang melaksana juga perlu tahu bahawa apa KPI, apa objektif, apa misi, apa visi itu sudah berjaya dilaksanakan, dan dalam masa juga rakyat ataupun kumpulan sasar yang sepatutnya mendapat manfaat itu juga memberikan feedback mereka bahawa mereka dapat, ya, mereka benar-benar dapat. Kalau dapat tu sejauh mana mereka berpuas hati, apakah ada permasalahan sebelum nak sampai itu. Jadi ini sepatutnya, dan kalau ini berlaku, dia menjadikan satu simbiosis yang baik. Jadi pembuat dasar juga boleh melengkapkan sekel dasar itu dengan memastikan di mana lompangnya, ya, boleh membuat ramalan kepada apa penambahbaikan dasar. Kalau dasar itu sudah perfect, mungkin dia boleh kembangkan dasar itu untuk menjadikan dia lebih mencapar, dia mungkin mendatangkan kesan limpahan kepada perkara-perkara lain yang di luar dasar itu. Jadi ini yang kita mahu, kerana
kalau sekadar diraikan, kalau sekadar membuat satu majlis dan mempamerkan angka-angka itu tanpa melihat kepada stakeholders sebenar yang menerima manfaat itu, maka bagi saya dia menjadi separuh masa, dan ini akan menjadikan rakyat hilang kepercayaan dan sentiasa menganggap semua yang digariskan kerajaan itu hanya sekadar retorik semata-mata untuk nampak cantik, nampak indah, semacam dalam kek kan, icing of the cake itu menjadikan kek itu cantik, tapi isi kek itu masam, isi kek itu tak sedap. Jadi ini yang kita tidak mahu dalam dasar kerajaan sekarang dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan di masa akan datang. Saudara Mujibu, apabila kita bercerita mengenai pencapaian sebuah kerajaan, kita melihat kepada kepimpinan politik itu, dan itulah perkara yang dominan dan itu perkara persepsi yang melekat dalam fikiran rakyat, malah kita sendiri sekalipun. Namun, yang memastikan bahawa keberkesanan dan juga aspek penyampaian itu berjalan dengan berkesan ialah agensi ataupun kaki tangan awam itu sendiri yang memainkan peranan yang penting. Justru dengan kita melihat kepada situasi rentetan politik yang bersilih bertukar ganti, bagaimana kita menilai juga pencapaian oleh petugas-petugas ataupun kaki tangan awam ini, kerana mereka lah ejen penggerak kepada sesuatu dasar itu untuk dilaksanakan. Dan seperti mana kita katakan, ahli politik datang dan pergi, tapi kaki tangan kerajaan atau penjawat awam ini, mereka yang kekal dan juga adaptasi terhadap perubahan dan sebagainya. Bukankah pencapaian itu ataupun komitmen atau kejayaan ataupun kekurangan itu juga perlu disandarkan kepada keupayaan mereka? Ya, saya rasa kita bertuah ya, Zul, kerana kita memiliki jentera pentadbiran awam yang sangat setia kepada kerajaan, yang biasa dengan perubahan kerajaan. Walaupun begitu, kita harus faham ya, Zul, mereka ini adalah pelaksana. Jadi kalau pelaksana, kita masih lagi, bagi saya lah ya, kita masih lagi malang di dalam Malaysia ini, kerana setiap kali perubahan kerajaan kita masih lagi sentiasa melihat satu budaya bahawa bila kerajaan itu bertukar, siapa yang naik itu nanti akan mengubah hampir 100%, kalau tak 100% pun 90%. Bila diubah 90%, ikut hala tuju kerajaan baru, ikut falsafah dia, ikut ideologi siapa yang memerintah, kalau parti A, parti B, parti C, ini akan menjejaskan dasar-dasar sedia ada kerajaan. Sedangkan kalau kita sebagai kerajaan, dasar-dasar sedia ada mana yang baik, teruskan saja, tidak perlu ubah. Ya, jadi kalau kita kata begini, selalunya yang kesian ini adalah penjawat awam. Kenapa? Kerana penjawat awam mereka terikat dengan pekeliling dan mereka mengamalkan prinsip neutral dan taat kepada kerajaan yang memerintah. Walaupun begitu, dasar-dasar kerajaan yang berubah itu akan menjadikan mereka terpaksa beradaptasi, ya, terpaksa mengikut haluan dan cara pentadbiran baru. Jadi mungkin benda-benda gini yang akan menyusahkan kerajaan dan akhirnya bukan kerajaan, penjawat awam, dan akhirnya bila penjawat awam itu terpaksa start semula berubah agensinya, diubah skopnya, dikecilkan, dimansuhkan, ya, disusun semula. Bila datang pula kerajaan baru, dibuat lagi begini. Jadi dalam tempoh masa yang singkat tu barangkali mereka terpaksa berhadapan dengan perubahan-perubahan struktur sebegini sampai mereka terpaksa melupakan kerja-kerja hakiki. Dan akhirnya kalau ini terjejas, yang dilihat nanti bermasalah tu bukan pegawai awam tetapi kerajaan secara keseluruhan. Jadi inilah barangkali satu titik perubahan yang boleh dipikirkan. Ya, bagaimana mahu melihat kesinambungan kerajaan itu dan memastikan pegawai awam yang begitu profesional, yang setia dengan kerajaan, yang kita lihat sangat membantu dalam mana-mana kerajaan yang bertukar pun mereka tetap taat dan melaksanakan tugas dengan dedikasi dan penuh amanah. Ini perlu dijaga bagi memastikan sebarang perubahan kerajaan, dasar-dasar utama kerajaan itu tidak berubah secara drastik dan tidak berubah secara total. Ya, jadi pegawai kerajaan juga tidaklah dibebankan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan banyak kerja hakiki mereka itu boleh dilaksanakan. Kerana kalau kita lihat dalam perspektif sebegini, dasar kerajaan itu selalunya baik, tetapi bila sampai kepada pegawai awam itu mungkin mengambil masa sedikit untuk difahamkan, untuk di-adjust semula, ya, untuk disesuaikan bagaimana dengan kerja mereka yang dahulu, apa yang kita panggil sebagai dasar kerajaan terdahulu. Jadi perkara-perkara itu mungkin menjejaskan dan kadang-kadang dia sampai makan kerja hakiki. Ini yang kita tidak mahu. Dan kalau kerajaan cakna sebenarnya
ya, Okey. ini yang boleh difikirkan kerana pegawai awam sudah profesional, kita yakin dan percaya mereka akan profesional, tetapi bagaimana untuk memastikan mereka itu fokus tanpa terjejas dengan mana-mana perubahan di peringkat atasan, terutamanya yang berlaku dalam konteks political birokrat ini ataupun birokrat politik yang datang dan pergi, tetapi non-political birokrat ini sebagai pejabat awam ini masih lagi boleh melakukan kerja mereka tanpa perlu takut, tanpa perlu ragu-ragu bahawa siapa pun yang menggantikan di peringkat atas nanti, dasar-dasar yang asas itu tidak terjejas. Saudara Mujibu, kami sudah mendapat isyarat langsung dari KLCC untuk mengikuti ucapan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Kalau sudah bersedia, kita terus sahaja langsung ke KLCC. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri Kanan dan ahli-ahli Jemaah Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta keluarga Malaysia yang saya kasihi. Marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan perkenan dan keizinannya kita dapat berhimpun pada majlis 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan Jemaah Menteri, Tan Sri KSN, Timbalan Speaker, Timbalan Menteri, KSU, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Agensi dan seluruh para hadirin yang berada di dalam Dewan ini. Saya pun terkejut bila masuk ke dalam Dewan penuh, bukan saja di dalam Dewan tetapi di luar Dewan. Walau bagaimanapun, saya harap kita semua mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan ada dalam Dewan ini. Jadi hati-hatilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah paksi perjuangan kerajaan. Perancangan yang tepat lagi jitu menghasilkan kepesatan pembangunan negara dan meletakkan negara terkenal di persada dunia. Dengan penuh kepayahan pejuang kemerdekaan terdahulu, kita mewarisi kedamaian, keharmonian serta kecemerlangan negara seperti yang dikecapi hari ini. Pemasyhuran rukun negara dan penyusunan semula ekonomi negara melalui dasar ekonomi baru oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak Husin, Perdana Menteri yang kedua, telah memeta perjalanan pembangunan tanah air kita. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Malaysia diuji dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Cabaran ini turut dirasai di seluruh dunia. Wabak yang tidak pernah kita alami ini telah mengubah pola kehidupan kita. Anggota pentadbiran negara memikul tanggungjawab dan amanah untuk mendapani dua cabaran utama yang melanda negara. Pertama, memerangi pandemik COVID-19
dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, menstabilkan politik. Kedua-dua perkara pokok ini menjadi tumpuan kerajaan. Dalam usaha memerangi COVID-19, kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Kes positif COVID-19 di negara kita pernah mencapai angka puncak iaitu 24,599 pada 26 Ogos 2021. Bagaimanapun, PIK telah menunjukkan hasil apabila kes positif COVID-19 telah menurun ke tahap yang lebih rendah iaitu 4,087 pada 29 November 2021. Alhamdulillah. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya. Kebersamaan kita bermula dengan persefahaman politik. Maka semua pihak mula berganding bahu melawan COVID-19 dan menangani permasalahan ekonomi. Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani ini sangat penting, bukan sahaja untuk mencapai kestabilan politik, malah memulihkan ekonomi negara dan kesihatan awam. Persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan telah melakar sejarah baru kepada negara. Ia meletakkan negara dan rakyat melangkaui kepentingan politik kepartian. Bak kata pepatah, elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Aspirasi pentadbiran yang dirancanakan oleh kerajaan bukan janji kosong, tetapi usaha bersepadu yang dilaksanakan secara tekal. Kerajaan sedar akan keperluan untuk bekerja bersama rakyat dalam memulihkan isu kesihatan dan ekonomi. Justru pada hari yang bersejarah ini, Jemaah Menteri akan berkongsi pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Untuk merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia ini, kerajaan telah menggariskan 6 teras atau fokus utama dalam pencapaian 100 hari ini, iaitu pertama, menstruktur semula ekonomi. Yang kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Yang kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Dan yang keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Teras ini menjadi tunjang kekuatan aspirasi keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, khususnya daripada kelelahan kesan pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pada 24 September 2021 yang lalu, saya telah memuktamadkan aspirasi keluarga Malaysia 100 hari yang diukur berdasarkan perkhidmatan teras kementerian, penilaian prestasi menteri dan persepsi awam terhadap menteri dan kementerian. Sebanyak 140 sasaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 100 hari tersebut, yang melibatkan 31 yang berhormat menteri daripada 5 kluster, iaitu kluster Menteri Kanan, Ekonomi, Sosial, Keselamatan dan Infrastruktur. Prestasi keseluruhan 100 hari Jemaah Menteri belum menepati sasaran 100% seperti yang dihasratkan. Namun pada ketika ini, ahli Jemaah Menteri telah mencapai sekitar 90% pencapaiannya. Walau bagaimanapun, sesetengah prestasi tidak boleh dinilai daripada kaji selidik semata-mata.
Maka peratusan yang dicapai ini bukan alasan untuk kita mendabik dada, sebaliknya ia menyuntik kesungguhan dan iltizam untuk kami terus bekerja bersama rakyat. Sasaran penuh prestasi, petunjuk prestasi utama ataupun KPI ini tidak mustahil untuk dicapai sekiranya seluruh ahli jemaah menteri dengan kerjasama penjawat awam menggembeling tenaga dan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkesan kepada keluarga Malaysia dengan mengenepikan segala kerenah birokrasi yang rumit. Bak kata orang Iban, bertemu lagi kita dalam Buletin Awani Khas. Kami membincangkan dan juga akan membawakan secara langsung ucapan Perdana Menteri dari Kuala Lumpur Convention Centre KLCC bersempena dengan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kalau dapat kita lihat visual langsung dari KLCC, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali sedang menyampaikan ucapan dan selepas ini dijadualkan Perdana Menteri bakal menyampaikan ucapan di hari yang ke-100 pentadbiran Kabinet beliau. Saudara Mujibur Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik UiTM bersama dengan saya pada ketika ini. Aspirasi keluarga Malaysia dan juga bagaimana kita ataupun kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu memastikan bahawa ini bukan slogan politik semata-mata yang berbentuk retorik. Ianya perlu berteraskan kepada pencapaian. Dan kalau kita melihat kepada 10 tahun lalu dalam gagasan Satu Malaysia, ada lebih spesifik, ada NKRA dan juga pencapaian yang akan dibentangkan dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu. Namun, bagaimana kita nak melihat dalam episod kali ini dalam aspirasi keluarga Malaysia, ianya perlu berdasarkan pencapaian yang sebenar. Kerana dalam erti kata yang lain, kalau dalam KPI itu, nombor dan juga angka boleh dipersembahkan dengan begitu cantik. Akan tetapi sentimen dan juga apa dirasai oleh rakyat itu adalah dua perkara yang berbeza. Itu cabaran yang perlu diletakkan kepada Kabinet pada hari ini. Pada pandangan Saudara Mujibur bagaimana? Ya, saya setuju, Zul. Sebenarnya dalam konteks keberhasilan ini, dia tidak perlu dipersembahkan dalam bentuk angka, tetapi yang penting sekali adalah bagaimana rakyat itu menyatakan bahawa mereka berpuas hati ataupun telah menyatakan bahawa impak kepada apa yang dirancang itu telah benar-benar sampai kepada mereka. Seperti mana yang kita katakan, kalau di atas kertas saja tapi nombor-nombor itu tidak sampai ke pinggan di rumah rakyat, itu adalah sesuatu yang tidak benar ataupun ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan itu. Kerana kalau kita bergantung kepada angka yang dipersembahkan secara statistik yang dibuat oleh jabatan itu sendiri atau kementerian itu sendiri, barangkali itu kita kata belum lagi separuh daripada apa yang sepatutnya, kerana keberhasilan secara keseluruhan itu sepatutnya pergi kepada stakeholder, siapa sasaran. Sebagai contoh, kalaulah kita kata Kementerian Keusahawanan contohnya kan disasarkan untuk mencapai usahawan saja, apakah dengan meramaikan angka yang menjadi usahawan itu saja sudah cukup, ya? Sedangkan ada lagi sistem-sistem sokongan itu yang perlu dilihat. Bagaimana bank contohnya kan, bagaimana badan-badan yang bertanggungjawab untuk menyalurkan bantuan, apakah mereka ini menyusahkan atau apakah kita kata dipenuhi dengan kerana birokrasi sampai menyusahkan, ya? Apakah mereka benar-benar mendapat, kalau dijanjikan 300,000 200,000 tu benar-benar dapat itu, ya? Bukan 200,000 dijanjikan tapi yang dapat 50,000 saja. Jadi ini benda-benda yang perlu ini dia menyeluruh, sebab kalau dipersembahkan, dibuat satu majlis saja dan dipersembahkan, dipertontonkan dalam satu majlis yang gilang gemilang saja, barangkali tidak cukup, kerana yang banyak berlaku, ya, seperti mana gagasan-gagasan terdahulu, dia tidak benar-benar sampai kepada golongan sasaran, dan kalau sampai pun barangkali dia tidak sepenuhnya sampai kerana ada halangan, ada kekangan, ada hambatan, ya, daripada pelbagai aspek, ya, pelaksanaan, penguatkuasaan, ya, karena birokrasi, macam-macam lagi lah yang kita dengar di bawah situ. Jadi ini antaranya. Sebagai contoh, kita kata bagaimana kalau dalam kes harga barang yang naik kan, bagaimana kita kata masalah orang tengah. Kalau masalah orang tengah, kita ada kuasa, takkan orang tengah ni baru saja jadi kan. Jadi dia sudah lama berlaku. Jadi itu perkara-perkara yang ini, kerana keberhasilan
dalam mana-mana pelaksanaan dasar itu dia harus mutual, ya. Yang melaksana juga perlu tahu bahawa apa KPI, apa objektif, apa misi, apa visi itu sudah berjaya dilaksanakan, dan dalam masa juga rakyat ataupun kumpulan sasar yang sepatutnya mendapat manfaat itu juga memberikan feedback mereka bahawa mereka dapat, ya, mereka benar-benar dapat. Kalau dapat tu sejauh mana mereka berpuas hati, apakah ada permasalahan sebelum nak sampai itu. Jadi ini sepatutnya, dan kalau ini berlaku, dia menjadikan satu simbiosis yang baik. Jadi pembuat dasar juga boleh melengkapkan circle dasar itu dengan memastikan di mana lompangnya, ya, boleh membuat ramalan kepada apa penambahbaikan dasar. Kalau dasar itu sudah perfect, mungkin dia boleh kembangkan dasar itu untuk menjadikan dia lebih mencapar, dia mungkin mendatangkan kesan limpahan kepada perkara-perkara lain yang di luar dasar itu. Jadi ini yang kita mahu, kerana kalau sekadar diraikan, kalau sekadar membuat satu majlis dan mempamerkan angka itu tanpa melihat kepada stakeholders sebenar yang menerima manfaat itu, maka bagi saya dia menjadi separuh masa, dan ini akan menjadikan rakyat hilang kepercayaan dan sentiasa menganggap semua yang digariskan kerajaan itu hanya sekadar retorik semata-mata untuk nampak cantik, nampak indah, semacam dalam kek, kan, icing of the cake itu menjadikan kek itu cantik, tapi isi kek itu masam, isi kek itu tak sedap. Jadi ini yang kita tidak mahu dalam dasar kerajaan sekarang dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan di masa akan datang. Saudara Mujibu, apabila kita bercerita mengenai pencapaian sebuah kerajaan, kita melihat kepada kepimpinan politik itu, dan itulah perkara yang dominan dan itu perkara persepsi yang melekat dalam fikiran rakyat, malah kita sendiri sekalipun. Namun, yang memastikan bahawa keberkesanan dan juga aspek penyampaian itu berjalan dengan berkesan ialah agensi ataupun kaki tangan awam itu sendiri yang memainkan peranan yang penting. Justru dengan kita melihat kepada situasi rentetan politik yang bersilih bertukar ganti, bagaimana kita menilai juga pencapaian oleh petugas-petugas ataupun kaki tangan awam ini, kerana mereka lah ejen penggerak kepada sesuatu dasar itu untuk dilaksanakan. Dan seperti mana kita katakan, ahli politik datang dan pergi, tapi kaki tangan kerajaan atau penjawat awam ini, mereka yang kekal dan juga adaptasi terhadap perubahan dan sebagainya. Bukankah pencapaian itu ataupun komitmen atau kejayaan ataupun kekurangan itu juga perlu disandarkan kepada keupayaan mereka? Ya, saya rasa kita bertuah, ya, Zul, kerana kita memiliki jentera pentadbiran awam yang sangat setia kepada kerajaan, yang biasa dengan perubahan kerajaan. Walaupun begitu, kita harus faham, ya, Zul, mereka ini adalah pelaksana. Jadi kalau pelaksana, kita masih lagi, bagi saya lah, ya, kita masih lagi malang di dalam Malaysia ini, kerana setiap kali perubahan kerajaan, kita masih lagi sentiasa melihat satu budaya bahawa bila kerajaan itu bertukar, siapa yang naik itu nanti akan mengubah hampir 100%, kalau tak 100% pun 90%. Bila diubah 90%, ikut hala tuju kerajaan baru, ikut falsafah dia, ikut ideologi siapa yang memerintah, kalau parti A, parti B, parti C, ini akan menjejaskan dasar-dasar sedia ada kerajaan. Sedangkan kalau kita sebagai kerajaan, dasar-dasar sedia ada, mana yang baik teruskan saja, tidak perlu ubah, ya. Jadi kalau kita kata begini, selalunya yang kesian ini adalah penjawat awam. Kenapa? Kerana penjawat awam mereka terikat dengan pekeliling dan mereka mengamalkan prinsip neutral dan taat kepada kerajaan yang memerintah. Walaupun begitu, dasar-dasar kerajaan yang berubah itu akan menjadikan mereka terpaksa beradaptasi, ya, terpaksa mengikut haluan dan cara pentadbiran baru. Jadi mungkin benda-benda gini yang akan menyusahkan kerajaan, dan akhirnya bukan kerajaan, penjawat awam, dan akhirnya bila penjawat awam itu terpaksa start semula berubah agensinya, diubah skopnya, dikecilkan, dimansuhkan, ya, disusun semula. Bila datang pula kerajaan baru, dibuat lagi begini. Jadi dalam tempoh masa yang singkat tu, barangkali mereka terpaksa berhadapan dengan perubahan-perubahan struktur sebegini sampai mereka terpaksa melupakan kerja-kerja hakiki. Dan akhirnya kalau ini terjejas, yang dilihat nanti bermasalah tu bukan pegawai awam tetapi kerajaan secara keseluruhan. Jadi inilah barangkali satu titik perubahan yang boleh difikirkan. Ya, bagaimana mahu melihat kesinambungan kerajaan itu dan memastikan pegawai awam yang begitu profesional
yang setia dengan kerajaan, yang kita lihat sangat membantu dalam mana-mana kerajaan yang bertukar pun mereka tetap taat dan melaksanakan tugas dengan dedikasi dan penuh amanah. Ini perlu dijaga bagi memastikan sebarang perubahan kerajaan, dasar-dasar utama kerajaan itu tidak berubah secara drastik dan tidak berubah secara total. Ya, jadi pegawai kerajaan juga tidaklah dibebankan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan banyak kerja hakiki mereka itu boleh dilaksanakan. Kerana kalau kita lihat dalam perspektif sebegini, dasar kerajaan itu selalunya baik, tetapi bila sampai kepada pegawai awam itu mungkin mengambil masa sedikit untuk difahamkan, untuk di-adjust semula, ya, untuk disesuaikan bagaimana dengan kerja mereka yang dahulu, apa yang kita panggil sebagai dasar kerajaan terdahulu. Jadi perkara-perkara itu mungkin menjejaskan, dan kadang-kadang dia sampai makan kerja hakiki. Ini yang kita tidak mahu. Dan kalau kerajaan cakna sebenarnya, ya, ini yang boleh difikirkan, kerana pegawai awam sudah profesional, kita yakin dan percaya mereka akan profesional, tetapi bagaimana untuk memastikan mereka itu fokus tanpa terjejas dengan mana-mana perubahan di peringkat atasan, terutamanya yang berlaku dalam konteks political birokrat ini, ataupun birokrat politik yang datang dan pergi, tetapi non-political birokrat ini sebagai pejabat awam ini masih lagi boleh melakukan kerja mereka tanpa perlu takut, tanpa perlu ragu-ragu bahawa siapa pun yang menggantikan di peringkat atas nanti, dasar-dasar yang asas itu tidak terjejas. Saudara Mujibu, kami sudah mendapat isyarat langsung dari KLCC untuk mengikuti ucapan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Kalau sudah bersedia, kita terus sahaja langsung ke KLCC. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri Kanan dan ahli-ahli Jemaah Menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, yang berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta keluarga Malaysia yang saya kasihi. Marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan perkenan dan keizinannya kita dapat berhimpun pada majlis 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan Jemaah Menteri, Tan Sri KSN, Timbalan Speaker, Timbalan Menteri, KSU, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Agensi dan seluruh para hadirin yang berada di dalam Dewan ini. Saya pun terkejut bila masuk ke dalam Dewan penuh, bukan saja di dalam Dewan tetapi di luar Dewan. Walau bagaimanapun, saya harap kita semua mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan ada dalam Dewan ini. Jadi hati-hatilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah paksi perjuangan kerajaan. Perancangan yang tepat lagi jitu menghasilkan kepesatan pembangunan negara dan meletakkan negara terkenal di persada dunia. Dengan penuh kepayahan pejuang kemerdekaan terdahulu,
Kita mewarisi kedamaian, keharmonian serta kecemerlangan negara seperti yang dikecapi hari ini. Pemasyhuran rukun negara dan penyusunan semula ekonomi negara melalui dasar ekonomi baru oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak Husin, Perdana Menteri yang kedua, telah memeta perjalanan pembangunan tanah air kita. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Malaysia diuji dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Cabaran ini turut dirasai di seluruh dunia. Wabak yang tidak pernah kita alami ini telah mengubah pola kehidupan kita. Anggota pentadbiran negara memikul tanggungjawab dan amanah untuk mendapani dua cabaran utama yang melanda negara. Pertama, memerangi pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, menstabilkan politik. Kedua-dua perkara pokok ini menjadi tumpuan kerajaan. Dalam usaha memerangi COVID-19, kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Kes positif COVID-19 di negara kita pernah mencapai angka puncak iaitu 24,599 pada 26 Ogos 2021. Bagaimanapun, PIK telah menunjukkan hasil apabila kes positif COVID-19 telah menurun ke tahap yang lebih rendah iaitu 4,087 pada 29 November 2021. Alhamdulillah. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya. Kebersamaan kita bermula dengan persefahaman politik. Maka semua pihak mula berganding bahu melawan COVID-19 dan menangani permasalahan ekonomi. Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani ini sangat penting, bukan sahaja untuk mencapai kestabilan politik, malah memulihkan ekonomi negara dan kesihatan awam. Persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan telah melakar sejarah baru kepada negara. Ia meletakkan negara dan rakyat melangkaui kepentingan politik kepartian. Bak kata pepatah, elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Aspirasi pentadbiran yang dirancanakan oleh kerajaan bukan janji kosong, tetapi usaha bersepadu yang dilaksanakan secara tekal. Kerajaan sedar akan keperluan untuk bekerja bersama rakyat dalam memulihkan isu kesihatan dan ekonomi. Justru pada hari yang bersejarah ini, Jemaah Menteri akan berkongsi pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Untuk merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia ini, kerajaan telah menggariskan 6 teras atau fokus utama dalam pencapaian 100 hari ini, iaitu pertama, menstruktur semula ekonomi. Yang kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Yang kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Dan yang keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Teras ini menjadi tunjang kekuatan aspirasi keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, khususnya daripada kelelahan kesan pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pada 24 September 2021 yang lalu, saya telah memuktamadkan aspirasi keluarga Malaysia 100 hari yang diukur berdasarkan perkhidmatan teras kementerian
penilaian prestasi menteri dan persepsi awam terhadap menteri dan kementerian. Sebanyak 140 sasaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 100 hari tersebut yang melibatkan 31 yang berhormat menteri daripada 5 kluster, iaitu kluster Menteri Kanan, Ekonomi, Sosial, Keselamatan dan Infrastruktur. Prestasi keseluruhan 100 hari jemaah menteri belum menepati sasaran 100% seperti yang dihasratkan. Namun pada ketika ini, ahli jemaah menteri telah mencapai sekitar 90% pencapaiannya. Walau bagaimanapun, sesetengah prestasi tidak boleh dinilai daripada kaji selidik semata-mata. Maka peratusan yang dicapai ini bukan alasan untuk kita mendabik dada, sebaliknya ia menyuntik kesungguhan dan iltizam untuk kami terus bekerja bersama rakyat. Sasaran penuh prestasi, petunjuk prestasi utama ataupun KPI ini tidak mustahil untuk dicapai sekiranya seluruh ahli jemaah menteri dengan kerjasama penjawat awam menggembeling tenaga dan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkesan kepada keluarga Malaysia dengan mengenepikan segala kerenah birokrasi yang rumit. Bak kata orang Iban, entik berkempung, kitai sepanjung. Entik pamar, kitai dekat ngepar. Iaitu, jika bersatu, suara kita akan lebih didengar. Jika berpecah, usaha kita sia-sia. Saya juga berterima kasih kepada keluarga Malaysia atas pencapaian ini. Prestasi yang saya maklumkan bukan hanya memberi tumpuan kepada KPI semata-mata, tetapi juga mengambil kira persepsi keluarga Malaysia melalui tinjauan soal selidik yang diberikan. Penglibatan keluarga Malaysia dalam menilai kepimpinan, integriti, komunikasi, kebolehpercayaan, responsif dan empati setiap jemaah menteri dan kementerian amatlah dihargai. Hari ini, selaras dengan Key Happiness Outcome ataupun KHO yang telah diperkenalkan dalam keluarga Malaysia untuk melengkapi KPI yang disasarkan, KHO dapat mengukur kepuas hati rakyat pada bila-bila masa dan ia dapat memperbaiki kedudukan negara dalam Carta Indeks Kebahagiaan Dunia ataupun World Happiness Report yang kini kita berada di kedudukan ke-81 pada tahun 2021. Saya dimaklumkan seramai 190,914 ahli keluarga Malaysia terlibat dalam tinjauan soal selidik oleh Unit Pemodenan Takbiran dan Pengurusan Malaysia ataupun mampu untuk menilai pencapaian jemaah menteri dan kementerian. Usaha ini merupakan permulaan bersejarah kerana penilaian 360 darjah buat pertama kalinya dilaksanakan untuk menilai pencapaian kerajaan. Saya berharap lebih ramai lagi keluarga Malaysia memberikan pandangan melalui pelbagai mekanisme penambahbaikan bagi memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerajaan telah membuktikan pelaporan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini bukan bagai menumbuk padi hampa. Impak yang terhasil dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan kejayaan aspirasi keluarga Malaysia berdasarkan 6 teras utama yang telah ditetapkan. Teras 1, menstrukturkan semula ekonomi. Kejayaan PIK melalui kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains dan
Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI telah membolehkan pembukaan penuh sektor ekonomi. Ini menjadi ramuan asas kepada proses kebangkitan ekonomi makro dan rakyat, sekaligus menyemai benih pemulihan yang kukuh apabila negara memasuki suku keempat 2021. Jika dilihat daripada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Malaysia bagi tempoh 9 bulan pertama 2021, terdapat peningkatan sebanyak 3.0% berbanding dengan penguncupan 6.4% dalam tempoh yang sama tahun lalu. Angka mutakhir kadar pengangguran sudah berkurangan daripada 4.3% pada Oktober 2021 berbanding kemuncak 5.3% pada Mei 2020. Angka terbaru ini juga lebih rendah dari 2 bulan sebelumnya, menunjukkan bahawa 100 hari pertama membawa keberhasilan hakiki dalam aspek peluang pekerjaan. Tren penurunan kadar pengangguran yang menggalakkan ini juga turut disertai dengan lonjakan 24.7% dalam ekspor dan peningkatan 11.6% dalam nilai jualan sektor pembuatan pada bulan yang sama. Ramai yang memerhati angka pelaburan sebagai petunjuk keyakinan komuniti perniagaan terhadap keutuhan ekonomi sesebuah negara. Di sini, Malaysia mencatatkan perkembangan positif 12.8 bilion ringgit pelaburan langsung asing FDI bersih pada suku ketiga 2021 berbanding 8.2 bilion ringgit pada suku kedua, iaitu peningkatan sebanyak 56%. Ini menjadikan jumlah FDI bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini kepada lebih 30 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 300% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2020. Angka ini masih dapat dicapai di sebalik penutupan sempadan akibat pandemik COVID-19. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah berjaya meningkatkan pelaburan asing dalam sektor pembuatan dengan memacukan pertumbuhan ekonomi melalui pelbagai galakan pelaburan yang strategik. Dalam tempoh 100 hari ini, 109.1 bilion ringgit telah diluluskan dengan unjuran 25,000 lebih peluang pekerjaan. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia juga telah meningkatkan ekspor sektor agrokomoditi dengan nilai ekspor 147.2 bilion ringgit, dan ini meningkatkan sumbangan kepada pendapatan rakyat dan negara. Kerajaan menyedari kesan COVID-19 yang menjejaskan kehidupan rakyat. Bukan saja golongan B40 tetapi golongan M40 juga. Sehubungan dengan itu, pelbagai program dirangka untuk memastikan keluarga Malaysia dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan selesa. Dalam konteks ini, bukan hanya golongan pekerja yang diperjuangkan, tetapi juga golongan usahawan yang juga merupakan majikan kepada ramai. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEK) telah berjaya melahirkan 3,667 usahawan baru yang terdiri daripada belia, graduan dan warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Atas kesedaran sama bahawa syarikat dan pengusaha adalah enjin pemulihan ekonomi, Kementerian Kewangan melalui inisiatif bayaran untuk program subsidi upah telah menyalurkan sebanyak 3.3 bilion ringgit bagi membantu aliran tunai peniaga kecil dan perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana.
Ini memberikan manfaat kepada 189,000 majikan dan 1.3 juta pekerja. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga telah menyalurkan geran sebanyak 40.48 juta ringgit kepada PKS, Industri Kreatif Digital dan Syarikat Industri Digital. Ini bertujuan memacu penerima gunaan digital, komersialan teknologi dan harta intelek sekaligus memperkasa daya saing. Dalam membantu kelangsungan penggiat dan pemain industri pula, pembiayaan akses dan promosi serta pembangunan kapasiti telah disediakan di bawah pakej rancangan industri kreatif, Prisma dan Pemulih. Perkembangan mutakhir dalam soal harga makanan telah kembali menarik perhatian kita akan kepentingan sektor industri pertanian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI telah meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar menerusi pemberian bantuan dan insentif. Seramai 74,827 penerima telah menikmati insentif menerusi MAFI Prihatin. Di samping itu, MAFI melalui kerjasama dengan Agrobank telah menyalurkan pembiayaan bernilai lebih 80 juta ringgit kepada 4,217 penerima serta menyasarkan peruntukan keseluruhan bernilai 110 juta ringgit sehingga tahun 2022. Bagi mengukuhkan agenda sekuriti makanan, MOSTI telah membangunkan baka benih padi AS21 yang akan meningkatkan produktiviti dan mampu mengeluarkan hasil padi sehingga 9 tan sehektar berbanding 5 tan sehektar sebelum ini. Di samping itu, kos penanaman akan dapat dikurangkan sehingga 20%. Saya memahami perit, jeris dan hidup para petani kerana saya tahu keringat dan nilai segantang beras. Dan saya percaya usaha ini akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga Malaysia. Teras 2. Menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Kerajaan juga tidak berkompromi dalam memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan. Kementerian Pertahanan telah meningkatkan kawalan sempadan melalui 37 operasi Ops Benteng dalam tempoh 100 hari. Manakala Kementerian Dalam Negeri telah memperkukuh penguatkuasaan keselamatan terutamanya dalam menangani isu parti. Melalui program ini seramai 136,929 orang parti telah dihantar pulang. Pelaksanaan inisiatif ini untuk meningkatkan kawalan keselamatan, memperkukuh penguatkuasaan dan pengurusan warga asing serta menurunkan kadar jenayah, seterusnya memelihara kebajikan rakyat. Dalam usaha kerajaan memperkukuhkan keselamatan negara di peringkat antarabangsa, Kementerian Luar Negeri telah memuktamadkan kerangka dasar luar negeri. Saya juga sentiasa memberikan keutamaan kepada hubungan Malaysia dengan negara ASEAN selari dengan prinsip ASEAN Prosper Thy Neighbour yang saya kira amat kekal dengan nilai keluarga Malaysia yang ingin saya terapkan. Saya percaya dengan kejiranan yang makmur, Malaysia dapat memperolehi kemajuan maksimum dari aspek keselamatan sosial dan ekonomi. Lawatan rasmi saya ke Indonesia dan Singapura baru-baru ini telah mencapai persefahaman tentang pelaksanaan inisiatif koridor perjalanan antara kedua-dua negara yang dikenali sebagai Laluan Perjalanan Lengkap Vaksinasi ataupun VTL dan Aturan Koridor Perjalanan ataupun TCA
Dan inisiatif ini telah direalisasikan bersama Singapura pada 29 November 2021. Kunjungan ke Indonesia juga telah mementerai 2 memorandum dalam sektor pendidikan dan kastam yang akan memperkukuhkan kolaborasi kedua-dua negara dalam aspek tersebut. Hubungan diplomatik yang kukuh antara Malaysia dengan luar negara telah membolehkan kita memperolehi sumbangan vaksin dan peralatan perubatan. Hal ini sekaligus memperkasakan kesejahteraan sosial melalui kerjasama antarabangsa untuk menangani COVID-19. Teras ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerajaan sentiasa komited dalam menyediakan bantuan yang dapat memperkasakan kesejahteraan sosial keluarga Malaysia. Peruntukan sebanyak 8.2 bilion ringgit melalui bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM disalurkan kepada 9.6 juta penerima yang layak tanpa mengira latar belakang kaum secara berperingkat. BKM ini merupakan pemberian tunai yang ditambah baik bagi memastikan manfaat disampaikan terus kepada mereka. Saya telah melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia pada 23 Oktober 2021 sebagai manifestasi kasih sayang seluruh keluarga Malaysia untuk menjaga kebajikan, pendidikan dan masa depan anak-anak yatim piatu akibat kematian kedua ibu bapa mereka di dalam semasa COVID-19 dan juga bencana yang lain. Melalui bajet 2022, kerajaan menyalurkan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit bagi tujuan ini. Yayasan Keluarga Malaysia ini diwujudkan bagi memberikan perlindungan kepada anak-anak keluarga Malaysia akibat kehilangan kedua ibu bapa akibat COVID-19 dan bencana-bencana lain termasuk kemalangan jalan raya dan sebagainya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, salah satu fokus kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di bawah teras ketiga Keluarga Malaysia ialah program vaksinasi. Melalui PIK, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5.8 bilion ringgit bagi pelaksanaan program vaksinasi yang meliputi perolehan, logistik, pengurusan, sanitasi, pelaksanaan program advokasi dan lain-lain. Oleh sebab perancangan PIK yang bersifat jangka panjang, program vaksinasi PIK remaja dapat dijalankan dengan serta-merta setelah mendapat kebenaran daripada WHO, dan sejak program ini dilaksanakan, kadar vaksinasi dewasa, kadar vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa sudah mencapai 97.2%, manakala kadar vaksinasi bagi remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun sudah mencapai 86.6%. PIK akan diteruskan dengan pemberian suntikan dos penggalak untuk menguatkan daya tahan keluarga Malaysia terhadap virus ini. Alhamdulillah, usaha pemberian dos penggalak ini berjalan lancar melibatkan 2.6 juta dos. Aspirasi keluarga Malaysia juga memperkasakan golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Melalui program meningkatkan kesejahteraan sosial, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah mendaftarkan 2,350 permohonan OKU baru pada November 2021 di seluruh Malaysia melalui program My Daftar OKU. Kad OKU secara digital pula dapat dikeluarkan dalam tempoh 24 jam setelah mendapat kelulusan. Hal ini akan memudahkan kerajaan untuk menyalurkan bantuan dengan lebih pantas dan tuntas.
Kerajaan juga akan merancangkan usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Di bawah inisiatif penawaran peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada pelajar institusi pengajian tinggi ataupun IPT, seramai 14,740 pelajar telah mendapat penempatan pekerjaan dan penjanaan pendapatan melalui program Get Hired at KPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala melalui portal My Future Jobs, Kementerian Sumber Manusia, sebanyak 55,528 penempatan pekerjaan daripada pelbagai sektor telah dilaksanakan melalui portal ini. Bagi tempoh 1 September hingga 3 Disember, sejumlah 728,444 kekosongan telah didaftarkan di portal yang sama. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahawa 24,300 peluang pekerjaan melibatkan 75 majikan ditawarkan melalui Karnival Kerjaya di program aspirasi 100 hari sepanjang 4 hari ini. Sebelum ini kita mendengar bahawa ramai di kalangan pelajar B40 terutamanya menghadapi masalah pembelian makanan kerana belum menerima beasiswa dan bantuan. Akibat daripada keadaan ini, mereka terpaksa mengikat perut untuk makan. Alhamdulillah, dengan pengenalan Food at Campus di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, mereka mendapat voucher tunai RM15 untuk membeli makanan di pusat pengajian tinggi masing-masing. Voucher ini diagihkan kepada pelajar terpilih yang terdiri daripada golongan asnaf dan B40 melibatkan penuntut universiti awam, politeknik dan kolej komuniti seluruh negara. Program Food at Campus ini telah memberikan manfaat kepada seramai 470,444 penuntut setakat ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Malaysia akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 pada tahun 2057. Kita hanya mempunyai tempoh 36 tahun untuk membuat persediaan bagi generasi akan datang. Sejajar dengan itu, kelestarian keluarga Malaysia menumpukan aspek alam sekitar dan masyarakat demi kelangsungan generasi akan datang. Justru, kerajaan komited untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sifar pelepasan gas rumah hijau menjelang tahun seawal-awalnya tahun 2050 seperti pendirian negara pada sidang kemuncak ASEAN Eropah ke-13, ASEM 13, dan kerajaan sedang meneliti pemberian inisiatif kepada kerajaan negeri dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar selaras dengan agenda perubahan iklim dan teknologi hijau negara menjelang tahun 2030. Belia merupakan tunjang keutuhan keluarga Malaysia, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Suara dan pandangan golongan ini yang akan menggerakkan usaha kerajaan terhadap objektif dan fokus dalam pentadbiran negara pada hari ini. Hal ini selari dengan iltizam saya sebagai Perdana Menteri. 2 program untuk memperkasakan jati diri belia telah dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, iaitu model baru pembangunan belia 2030 dan program Rukun Negara Belia. Kedua-dua program ini bertujuan membangunkan belia dan masyarakat 5.0 berdasarkan aspirasi anak muda. Program Talent Identification and Development untuk meningkatkan kebolehpasaran belia berkemahiran tinggi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 khususnya graduan institusi latihan kemahiran belia dan sukan.
Pendidikan merupakan asas pembinaan generasi pewaris negara yang berdaya saing. Bagi tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan telah memperkasakan fasiliti kurikulum dan ko-kurikulum dengan menyiapkan projek menaik taraf bangunan daif ataupun sekolah daif di 29 buah sekolah dan memulakan pembinaan 34 buah Dewan Terbuka Serbaguna. Usaha ini akan terus dipergiat bagi memastikan infrastruktur pendidikan yang selamat dan selesa dapat disediakan. Kerajaan juga sentiasa memastikan akses pendidikan yang menyeluruh dengan mengutamakan pengoperasian sekolah yang menekankan kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan murid berpandukan kepada gaya panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Di samping itu, calon guru yang berjaya dalam fasa 1 pengambilan khas secara one-off telah diberikan surat tawaran dan telah ditempatkan di sekolah. KPM juga telah membangunkan sistem aplikasi pertukaran dan penempatan guru bagi memantapkan lagi proses berkenaan selaras dengan keperluan semasa. Keluarga Malaysia mengamalkan prinsip tiada golongan yang dipinggirkan. Bagai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersukat sama paras, bertimbang sama berat. Kerajaan memberikan fokus yang jitu terhadap pemerkasaan pendidikan masyarakat orang asli. Jabatan Kemajuan Orang Asli telah melaksanakan pelbagai program rentas kementerian untuk membuka ruang kepada lebih ramai anak orang asli melanjutkan pelajaran di universiti dan bekerja dalam bidang profesional. Bagi menjulang nilai keterangkuman di dalam keluarga Malaysia, kerajaan melalui bajet 2022 memperuntukkan sejumlah 200 juta ringgit khusus untuk kaum Cina bagi melaksanakan program baik pulih rumah dan kemajuan kampung baru, akses pembiayaan bagi penduduk kampung baru Cina dan skim pembiayaan usahawan PKS. Sebanyak 145 juta ringgit disediakan untuk melaksanakan program memperkasa sosioekonomi komuniti India di bawah unit transformasi masyarakat India dan dana pembiayaan di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India oleh Tekun. Bukan setakat itu, komitmen kerajaan kepada keluarga Malaysia di Sabah, Sarawak dizahirkan melalui langkah untuk menghormati Perjanjian Malaysia 1963. Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 telah bersetuju dengan cadangan pembinaan membabitkan perkara 1/2 serta perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan yang akan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu Semenanjung. Teras 4 mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Selama tempoh 100 hari pentadbiran, kerajaan juga memandang serius untuk memastikan bahawa infrastruktur dapat dipertingkatkan di seluruh negara seperti yang telah digariskan pada teras keempat. Antara fokus yang diberikan perhatian ialah program perumahan untuk golongan bersasar. Dalam tempoh 100 hari ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah membina 800 unit rumah dengan status kemajuan sekurang-kurangnya 75% siap yang memberikan manfaat kepada 4,000 isi rumah. Program ini turut membaik pulih 10,000 unit rumah dengan status kemajuan 100% siap yang memberikan manfaat kepada 50,000 isi rumah melalui inisiatif Program Perumahan Rakyat Termiskin ataupun PPRT, Bina Baru dan Baik Pulih. Saya juga telah melancarkan inisiatif kediaman rumah keluarga Malaysia
ataupun Rumah Ikram Keluarga Malaysia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Inisiatif ini disediakan untuk mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sehingga kehilangan tempat berteduh disebabkan merosotnya pendapatan, kehilangan pekerjaan dan kesusahan lain. KPKT telah menyediakan 2,173 unit kediaman untuk ditawarkan selama 2 tahun pada kadar sewa minimum iaitu RM124 sebulan dengan insentif pengecualian sewa selama 6 bulan untuk meringankan beban kewangan penerima manfaat. Kementerian Pertahanan telah merancang untuk membina 28,033 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT dan sebanyak 2,000 unit RKMAT telah siap untuk diduduki yang memenuhi 85% keperluan bagi anggota-anggota ATM di seluruh Lembah Kelang, dan perumahan ini dilengkapi dengan kemudahan seperti perabot, perkakas elektrik, dewan serbaguna, gimnasium, surau dan beberapa unit kedai. Teras kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Selaras dengan teras kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara telah menubuhkan pusat mediasi komunikasi di 6 negeri, 300 pusat rukun tetangga dan 14 pusat aktiviti perpaduan dengan 100 mediator di seluruh negara bagi menguruskan isu berkaitan kaum dan agama di dalam komuniti. Dalam melestarikan seni budaya dan warisan negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Agensi Kraf Tangan Malaysia telah menggembeling pelbagai inisiatif untuk memacu sektor pelancongan negara, industri kraf dan batik tempatan. Di samping itu, pembukaan semula Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan domestik telah merancakkan semula sektor pelancongan domestik dengan pulangan pendapatan sebanyak RM200 juta. Ini sebagai isyarat pemulihan sektor perkhidmatan yang menjadi tunjang pendapatan negara. Teras keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Melalui teras memperkasakan penyampaian perkhidmatan, Kementerian Dalam Negeri telah membangunkan dan memperluaskan perkhidmatan dalam talian end-to-end untuk memudahkan urusan rakyat. Antara usaha yang telah berjaya diperluaskan adalah seperti permohonan pasport Malaysia antarabangsa secara dalam talian yang bermula pada 11 November 2021 yang lalu dengan pencapaian sebanyak 50.08% atau 145,612 permohonan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pelaporan pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini penting dalam menentukan hala tuju dan momentum kerajaan untuk mencapai matlamat agar keluarga Malaysia dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dengan iktikad menjaga keluarga Malaysia, setiap perancangan kerajaan berpaksikan kesejahteraan rakyat supaya terpelihara seperti sebuah keluarga. Pelbagai program dan inisiatif di bawah aspirasi keluarga Malaysia telah dan akan dilaksanakan untuk memulih penghidupan, membina semula daya tahan dan memacu pembaharuan seperti yang telah diumumkan dalam bajet 2022. Pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia tidak akan terhenti setakat ini. Malah aspirasi kami untuk bekerja bersama rakyat akan berterusan melalui pelan jangka masa sederhana bagi tempoh 6 bulan dan sasaran jangka panjang. Kerajaan peka terhadap keluh kesah rakyat, terutamanya peningkatan harga barang yang naik mendadak.
Untuk menanganinya, kerajaan telah mengambil tindakan segera mengawal harga dengan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum barang keperluan. Jualan murah keluarga Malaysia sedang diadakan di setiap kawasan parlimen bermula 4 Disember 2021. Kerajaan juga telah meluluskan RM262 juta sebagai insentif tambahan kepada petani untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh para petani. RM62 juta adalah untuk para petani, untuk insentif racun kepada para petani kerana kenaikan harga racun. Melalui 62 juta yang diperuntukkan tersebut, setiap petani ditambah RM100 lagi. Jika dulunya mereka mendapat RM200 insentif untuk racun, kini ditambah RM100 kepada mereka supaya bebanan kenaikan harga racun dapat dikurangkan dan tidak ada alasan untuk menaikkan harga tanaman akibat daripada kenaikan harga racun. Mengambil kira analisis sentimen rakyat yang telah dilaksanakan terhadap ahli jemaah menteri dan kementerian, setiap pandangan dan luahan rakyat mesti didengari dan diambil kira untuk menambah baik sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan, umpama memerah, nyor, santan diambil, hampas dibuang. Inilah janji saya kepada keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasih, saya mohon maaf kerana tidak dapat menyebut aspirasi 100 hari untuk kesemua kementerian satu persatu. Namun, rakyat berpeluang dan boleh meneliti pencapaian setiap kementerian melalui program pada hari ini yang akan berlangsung sehingga 12 Disember nanti. Bus-bus yang disediakan oleh setiap kementerian dan setiap menteri terbuka untuk dilawati oleh semua, dan bukan itu saja, bukan saja dilawati untuk melihat dari segi pencapaian, tetapi juga para pengunjung boleh memberikan cadangan dan pandangan untuk kita menambah baik dan menjadikan ianya sebahagian daripada kita sebagai pembuat dasar nanti. Ambillah peluang ini untuk melihat sendiri program yang disediakan, termasuk program bantuan aspirasi kerajaan, pameran peluang kerjaya, kaunter perkhidmatan kerajaan dan banyak lagi program yang dibentuk khusus untuk keluarga Malaysia. Bagaimanapun, sekali lagi saya mengingatkan, sewaktu mengunjungi bus ataupun gerai, tolong patuhi SOP. Kerana dengan kehadiran yang begini ramai, kadang-kadang agak sukar untuk mematuhi SOP, terutamanya penjarakan sosial. Sesungguhnya pencapaian kerajaan pada hari ini adalah hasil kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sebagai sebuah keluarga besar yang sentiasa menyokong, membantu dan bersatu hati. Saya memahami bahawa rakyat meletakkan harapan yang tinggi terhadap kerajaan ini. Namun, 100 hari bukanlah jangka masa yang memadai untuk mengukur prestasi. Masih terdapat ruang yang perlu diberikan perhatian serius dan ditambah baik. Saya bersama jemaah menteri akan berusaha dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan rakyat sekalian. Secara kolektif, kita bergerak mengharungi dan menerjah rintangan dalam memacu negara ke hadapan bersandarkan semangat keluarga Malaysia sejati. Akhirul kalam, pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan sedalam-dalam terima kasih, tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini. Keluarga kita ialah
tanggungjawab bersama. Kita tetap bermuafakat dalam apa jua keadaan kerana inspirasi dan matlamat kita ialah inspirasi kita bersama. Ibarat kata pujangga, banyak perkara boleh mengubah kita, tetapi kita bermula dan berakhir dengan institusi keluarga. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Majlis 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang disempurnakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri. Banyak perkara yang dibentangkan ataupun dikongsikan oleh Perdana Menteri dalam ucapan beliau sebentar tadi, bagaimana pencapaian kerajaan dalam tempoh 100 hari ini dan juga bagaimana beliau juga menyeru dan juga memberi maklum kepada rakyat bahawa sumbang seranan dan juga kepada pandangan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan segala aspek penyampaian dapat dilakukan dengan baik oleh jentera kerajaan, baik daripada perkhidmatan awam, dan juga beliau juga mengumumkan dan juga memberikan beberapa perkara yang diuruskan ataupun dicapai oleh kerajaan, meskipun beliau mengatakan bahawa tempoh 100 hari mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan banyak perkara, segala perkara, namun usaha sedang digembling dan juga dilakukan untuk memastikan apa yang telah disasarkan dalam tempoh 100 hari ini dapat dicapai. Dalam ucapan beliau sebentar tadi juga beliau mengatakan bahawa kalau daripada segi pencapaian kementerian dan juga menteri-menteri, mungkin ini mencapai tahap 90% di situ. Namun banyak telah dilakukan dan juga sedang dilakukan dalam konteks negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga dalam konteks negara mahu bangkit daripada kelesuan ekonomi akibat pandemik. Kalau dapat, saya bersama dengan saudara Mujibur Abdul Muiz, pensyarah sains politik dari UiTM. Saudara Mujibur, kalau dilihat apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, banyak juga yang dilaporkan dan juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Tapi kalau dengan melihat secara kolektifnya daripada segi pengawalan harga barangan, daripada segi kebergantungan kepada warga asing dalam sektor pekerjaan sehinggalah kepada beberapa inisiatif tertentu, bagaimana kita melihat secara keseluruhannya, Saudara Mujibur? Ya, kalau dilihat daripada pengumuman Yang Amat Perdana Menteri tadi dengan keberhasilan hampir keseluruhan kementerian 90% itu, saya rasa itu sudah satu cukup prestasi yang bagi saya sudah cukup baik ya. Kalau kita boleh beri grade itu, mungkin itu sudah mencapai A lah. Ya, tetapi itulah seperti mana juga yang Datuk Seri Ismail Sabri sebutkan tadi, dalam tempoh 100 hari ini tidak semua boleh dicapai dan dia kelihatan beliau telah membentangkan plan jangka panjang yang saya rasa ditunjukkan dalam tempoh 100 hari ini akan dikembangkan bagi tempoh seterusnya, terutamanya dalam aspek kenaikan harga barang dan kebergantungan tenaga kerja asing kita yang barangkali dilihat sebagai dua permasalahan utama yang cuba akan diselesaikan mungkin dalam jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang, dan bagaimana pergantungan kepada tenaga kerja asing itu yang akan cuba dikurangkan bagi memastikan peluang pekerjaan kepada warga kita itu akan lebih meluaslah. Jadi saya rasa dalam konteks ini mungkin kita harus beri sedikit keyakinan dan juga sokongan kepada kepimpinan Datuk Ismail Sabri bagi memastikan bukan saja yang dua disebutkan tadi itu berkali bagi kementerian-kementerian lain juga akan terus diperkembangkan dan boleh diperbaiki. Yang semestinya yang kita mahu adalah keberhasilan kepada semua itu benar-benar pada kali ini mampu sampai kepada rakyat dan rakyat boleh suarakan bahawa mereka benar-benar puas hati sebagaimana apa yang digariskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri tadi sebagai key happiness outcome, itu hasil kebahagiaan utama tadi. Saudara Mujibur, bagaimana kita melihat juga tadi sebelum kita melihat kepada ucapan Perdana Menteri, kita berbincang mengenai bagaimana sektor perkhidmatan awam itu adalah nadi kepada pencapaian dan juga dalam aspek pencapaian. Dalam aspek ini juga mungkin kita dapat acknowledge ataupun ambil maklum bahawa budaya kerja baru dan juga budaya kerja dengan mengambil kira pandemik itu juga
perlu diambil kira. Tapi dalam masa yang sama juga dalam aspek penyampaian, cara budaya kerja baru, cara pelaksanaan work from home dan juga counter mungkin tidak seperti dahulu, ini baru nak bermula, itu juga perlu diberikan satu aspek diberikan perhatian. Pada pandangan Mujibu, bagaimana sektor ekonomi sudah dibuka dan bagaimana kita nak melihat balik supaya perkara ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dalam aspek penyampaian kerajaan? Ya, saya rasa barangkali itu adalah hikmah daripada apa yang berlaku di sebalik pandemik ini, ya, bagaimana kita boleh memperbaiki dan juga meneroka bagi saya, ya, perkara-perkara baru dalam aspek penyampaian kerajaan, terutamanya dalam aspek urusan kaunter, ya. Kita kata walaupun norma baru ini sedikit menghambat norma-norma yang sebelum ini menjadi amalan biasa dalam sistem penyampaian kerajaan, tetapi ia tidak menjadikan kerajaan itu terhenti, ya, kerana kesinambungan dan juga kelicinan jentera kerajaan itu harus sentiasa dimainkan, ya, bagi memastikan semua perancangan dan juga kerja-kerja kerajaan itu tidak terhenti. Jadi saya rasa dalam hal ini mungkin sudah tiba masa semua pihak, ya, terutamanya yang berkait rapat dengan pemodenan dan juga penambahbaikan jentera dan juga urusan kerajaan ini boleh memikirkan dan meneroka kaedah-kaedah baru bagi memastikan kepelbagaian sistem perkhidmatan dan penyampaian itu boleh dipelbagaikan. Sebab kalau kita lihat dalam aspek ini, barangkali kita akan bersama dengan pandemik ini untuk satu tempoh yang lama. Jadi mungkin boleh menggeledah cara-cara terkini, ya, dalam konteks atas talian contohnya, kan, ini antara yang banyak boleh diperhatikan. Kalau kita kata dalam aspek penyampaian pengisian borang, penyampaian yang mudah-mudah lah kita katakan, barangkali kita boleh meningkatkan aplikasi penyampaian ini secara digital, ya, bagaimana menggambling semua teknologi yang ada, telefon bimbit, peranti pintar, ini boleh barangkali diterokai dan juga kita boleh geledah apa yang ada di dalamnya itu bagi memastikan kita boleh jumpa satu cara bagi memastikan penyampaian itu pelbagai dan tidak bergantung kepada penyampaian kerajaan seperti mana yang tradisi. Begitu juga kalau barangkali kita boleh masuk sedikit, ya, dalam aspek pilihan raya contohnya, kan, barangkali ini sudah tiba masa bagi memfikirkan bagaimana kita mempelbagaikan cara mengundi itu disebabkan kita melihat peratusan mengundi yang rendah, ya. Kita boleh meluaskan mungkin pengundian secara pos, ya, memperbesarkan ataupun mencuba undi dalam talian dan sebagainya. Jadi inilah barangkali perkara-perkara yang boleh dilihat. Saudara Mujibu, itu perbincangan di waktu yang lain, tapi ini sahaja masa yang kita ada buat ketika ini. Buletin Awani Khas, kita bercerita mengenai 100 hari aspirasi keluarga Malaysia, 100 hari juga pencapaian Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih Saudara Mujibu kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda yang menonton Buletin Awani Khas ini. Fauzi Zain akan bersama dengan anda dalam Sarawak Memilih selepas ini. Kita jumpa lagi lepas ini.